Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arfa' 'anna al-bala' wal waba'. Allahumma rzuqna as-sihhata wal 'afiyata ya dzal jalali wal ikram. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat teruskan kelas kita buat kali kedua. Dan pada minggu lepas kita telah pun pelajari permulaan ataupun pengenalan surah Al-An'am dan juga beberapa isi penting surah ini sehingga ayat 58 kita berhenti di situ. Dan sebelum kita mulakan dengan tafsiran ataupun poin-poin penting dalam surah ini yang seterusnya, sebagai taklimat ringkas kepada pelajar-pelajar kelas kita ini, kita tidak belajar satu ayat. Kita hanya belajar ayat-ayat yang penting yang perlu kita sentuh di dalam surah yang kita pelajari. Dan kelas kita ini juga adalah satu kelas untuk kita lalu saja, kita lalu secara ringkas, secara pantas, dan kita target setiap kali kelas tamat satu juzuk. Tetapi setakat ini setengah juzuk macam tu lebih kurang. Tapi kita cuba untuk menghabiskan, untuk lalui secara ringkas, secara pantas 30 juzuk Al-Quran supaya kita nampak secara umum surah-surah Al-Quran, makna-maknanya secara umum. Jadi kita hanya sentuh ayat-ayat tertentu saja. Dan buku yang diguna untuk join kelas ini ialah mana-mana saja buku terjemahan. Mana-mana saja buku terjemahan, sama ada terjemahan harfiah ataupun buku tafsir ataupun apa-apa saja buku yang ada terjemahan, kita boleh guna untuk mengikuti kelas ini. Tidak ditentukan mana-mana buku. Jadi bebas. Dan sesiapa pelajar-pelajar yang mahu mencatat nota dan sebagainya boleh sediakan buku. Jadi boleh sediakan buku dan boleh catat. Pada masa yang sama, saya juga share di sini teks Al-Quran dan juga terjemahan. Tetapi pelajar tidaklah perlu terikat dengan apa yang saya share di skrin, kan? Jadi tak perlulah terikat ataupun rasa perlu tonton dan sebagainya. Pelajar bebas, boleh duduk duduk atas kursi depan meja, pegang pen, ada buku tafsir terjemahan dan boleh dengar. Semua di sini saya akan share teks Al-Quran dan juga terjemahan. Jadi itulah sedikit mukaddimah sebelum kita mulakan kelas kita pada pagi ini. InsyaAllah. Okey, sebagai mukaddimah. Jadi kita pada minggu lepas kita ada sentuh ataupun kita ada pelajari beberapa poin penting. Pertama, kita telah pun pelajari ayat 1 sehingga 18. Ayat 1 sehingga 18 di dalam surah Al-An'am ini kita telah pun pelajari Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga telah tunjukkan bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada masa yang sama Allah Taala cuba ceritakan tentang kaum Quraisy yang berada di Mekah Al-Mukarramah yang merupakan sasaran dakwah Nabi SAW, di mana Nabi telah menyeru mereka kepada ajaran Islam. Jadi itu secara umum ayat 1 hingga 18. Kemudian selepas itu ayat 19 hingga 35 Allah Subhanahu wa taala cerita tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kemudian pendirian kafir Quraisy terhadap Al-Quranul Karim, terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga mereka juga telah menolak hari kiamat. Kemudian ayat 36 sehingga 58, Allah Subhanahu wa taala dia menceritakan sebab kenapa kafir Quraisy menolak Al-Quranul Karim. Dan juga Allah Ta'ala cerita tentang akibat-akibat ataupun balasan-balasan yang Allah Ta'ala turunkan kepada umat-umat terdahulu sebagai pengajaran ataupun peringatan kepada kafir Quraisy. Sebagaimana umat dahulu boleh dimusnahkan, boleh diturunkan azab, mereka juga sebenarnya boleh diturunkan azab. Jadi itu secara ringkas pada minggu lepas kita telah mempelajari ayat 1 sehingga ayat 58. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan teruskan ayat 59. Allah Subhanahu wa taala menyebut berfirman wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Insya-Allah kita akan mula dengan ayat 59 ini. Cuma secara ringkasnya ayat 59 sehingga ayat 73, daripada ayat 59 sehingga ayat 73 Allah Taala menceritakan tentang dalil-dalil sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala menceritakan tentang ilmunya, tentang kudratnya, tentang keagungannya. Begitu juga tentang sifat-sifatnya yang lain. Jadi pada ayat 59, Allah Ta'ala mula menceritakan tentang ilmunya. Allah Ta'ala mengetahui perkara ghaib dan selainnya. Jadi ayat 59 sehingga 73 itu antara tajuknya, antara tajuk ataupun poin-poinnya. Jadi daripada 59 sehingga 73. Dan Allah juga bagi tahu di kekuasaan Allah Ta'ala untuk membalas segala maksiat, membalas setiap orang yang melakukan dosa kepadanya. Allah Ta'ala mampu untuk menyeksa mereka, menurunkan azab dan selainnya. Dan juga ayat di dalam ayat 59 hingga 73 juga Allah Subhanahu wa taala menyeru orang mukmin pertama bertakwa kepada Allah, dan juga Allah Taala juga menyatakan bahawasanya manusia semua akan dihimpun ataupun dibangkitkan kemudian dihimpun di padang mahsyar. Jadi itu secara ringkas ayat 59 hingga 73. Cuma kita akan tengok beberapa ayat yang mungkin boleh kita jadikan pelajaran melalui surah ini. Pertama sekali Allah Ta'ala sebut di dalam ayat 59, Allah Ta'ala sebut, kita tengok ayat 59, Allah Ta'ala sebut wa indahu mafatihul ghaib. Maksudnya dan di sisi Allah jualah kunci-kunci segala perkara ghaib, pembendaharaan semua yang ghaib. La ya'lamuha illahu, tiada sesiapa yang mengetahui melainkan dia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala sebut wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa sahaja di bumi dan juga di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidak ada daun yang jatuh kecuali dia mengetahuinya. Wala habbatin, dan tidak ada satu biji yang kecil fi dhulumatil ardi, pada kegelapan bumi. Wala ratbin, dan tidak ada yang basah. Wala yabisin, dan tidak ada yang kering kecuali tertulis di dalam kitab Allah ataupun Lauh Mahfuz, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayat yang sangat penting di dalam surah Al-An'am ini, yang patut kita perlu fahami.
Jadi Allah Ta'ala di dalam ayat ini, Allah Ta'ala sebenarnya mahu bagi tahu bagaimana sifat ilmunya. Bagaimana sifat ilmunya, di mana Allah Ta'ala ini ilmunya adalah muhit, meliputi Luas. perkara. Luas, wasi', muhit, khabir, di mana Allah Ta'ala bagi tahu perkara gaib, Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Tidak ada sesiapa pun yang mengetahui perkara yang gaib. Mungkin kita fikir kenapa Allah Ta'ala sebut begini, kenapa Allah Ta'ala nyatakan perkara yang gaib itu tidak ada sesiapa pun yang mengetahuinya. Ini kembali kepada masyarakat di zaman Nabi SAW yang diamalkan oleh kafir Quraisy. Jadi Allah Ta'ala sebut dia sahaja yang tahu perkara gaib. Perkara gaib. Perkara gaib ini perkara yang tak nampak. 4 rukun iman yang kita perlu percaya, semuanya benda gaib semua. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada qada dan qadar, percaya kepada hari kiamat. Semua itu adalah perkara gaib. Dan qada dan qadar ini benda yang kita tidak tahu. Jadi masyarakat Arab jahiliyah, apabila mereka mahu keluar rumah, mereka menggunakan burung. Jika burung itu terbang ke kanan, maka dia boleh keluar rumah kerana nasibnya adalah baik. Kalaulah burung itu keluar ke kiri, itu adalah tanda nasibnya tidak baik. Jadi ada di sana satu tilik nasib ataupun percaya bergantung kepada bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga adab kafir Quraisy, mereka apabila nak lakukan sesuatu, dia tulis atas kertas, kemudian dia tulis atas panah, kemudian dia letak dalam satu bekas, kemudian cabut panah tersebut. Seandainya tertulis di panah itu buat, maka dia akan buat. Kalau tertulis jangan buat, dia tidak akan buat. Menjadi satu adab budaya di kalangan kafir Quraisy, mereka mengamalkan ataupun mereka menilik nasib manusia dengan sendirinya, tidak bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Ta'ala di sini dia menceritakan hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu perkara yang gaib. Kamu tidak perlu pergi kepada bomoh. Kamu tidak perlu pergi kepada bergantung kepada makhluk Allah yang lain. Tapi kamu hendaklah bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga setiap benda yang berlaku kepada kita, semuanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana." Setiap apa yang menimpa kita adalah telah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana tilikan ataupun kerana hari ataupun kerana benda-benda yang kita sendiri pun tidak tahu. Jadi kita hendaklah bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala perkara-perkara yang kita tidak tahu berkaitan dengan qada dan qadar ini. Begitu juga tentang dosa, pahala, neraka, syurga, mati bila, tarikh kiamat bila, semua itu adalah di bawah pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya ada orang yang mendakwa dia tahu, mana dia memang menipu lah, boleh kita katakan begitu. Sebab sekarang ini kita boleh lihat ada yang tahu, yang mendakwa dia tahu melalui tarikh lahir, melalui urat tangan, melalui sekarang ni ada satu amalan dipanggil garfu, yang ada daripada Indonesia tu, yang mungkin nama apa, garfu tala. Garfu tala itu pun ada jenis nasib. Maknanya apa nasib kamu berdasarkan, tetapi digunakan Al-Quranul Karim. Mereka itu cuba contohnya nak tahu aku ni bagaimana, baik ke jahat, ataupun esok apa yang aku perlu buat. Ambil Al-Quran dan cuba buka dan tengok muka surat yang kita buka, apa dia cerita. Kalau dia cerita benda yang tidak baik, maka aku tak boleh buat benda itu. Kalau dia cerita benda yang baik,
maka aku boleh buat. Ada sekarang ini pun ada jenis seolah-olah kita mendakwa perkara gaib itu boleh ditentukan dengan membuka helaian Al-Quran. Perkara yang gaib itu boleh kita tentukan dengan melihat urat pada tangan ataupun lihat pada tahi lalat. Saya ingat dahulu masa saya nak kahwin, ada orang tua tanya, awak anak keberapa? Saya kata saya anak yang kedua. Kemudian isteri saya, yang bakal isteri saya tu anak keberapa? Anak yang kedua. Dia kata, oh kalau macam tu okey. Sesuai. Bolehlah dia kata. Dan saya tanya dia, kenapa Tuan Haji cakap begitu? Dia guna apa yang orang tua cakap tu? Tanah, air, api, angin. Anak pertama tanah, anak yang kedua air, anak yang ketiga api, anak yang keempat angin. Jadi anak yang ketiga api itu, kalau nak cari jodoh, hendaklah cari anak yang kedua. Sebab air dengan api, okey. Tapi kalau cari api dengan api, akan bertengkar. Dia huraikan macam itulah pada saya. Tapi itu antara bentuk. Bentuk yang kita percaya. Benda itu gaib. Benda yang gaib. Tapi kita percaya. Kita amalkan. Jadi bila nak kahwin tu tanya dulu, anak ketiga ke anak keempat. Kalau anak ketiga dengan ketiga, akan bertengkar lah. Sebabnya api dengan api. Dia ikut susunan. Tanah, air, api, angin. Pertama tanah, anak kedua air, anak ketiga api, anak ketiga, anak keempat angin. Ini semua ajaran yang mengarut. Allah Ta'ala sebut, dia saja yang mengetahui perkara yang gaib. Jadi nak kahwin anak keempat dengan ketiga, kedua dengan keempat ke, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala yang tahu semuanya. Begitu juga menggunakan tarikh lahir. Kalau nak tentukan nasib baik, tidak baik, nak tentukan tarikh kenduri, kemudian menggunakan urat tangan, orang yang nasibnya baik, kaya dan sebagainya, semua itu adalah bukan ajaran daripada ajaran Islam. Sebabnya perkara yang gaib itu adalah Allah Ta'ala yang tahu. Jadi saya cakap awal tadi, kenapa Allah Ta'ala sebut dia tahu perkara gaib? Supaya manusia tidak menjadi hamba kepada manusia. Sebabnya kalaulah perkara gaib ini manusia tahu, kita akan bergantung kepadanya. Contohnya sekarang ini masyarakat kita ada bergantung kepada bomoh. Dia pergi tanya bomoh dan bomoh tilik nasibnya. Bomoh berkata kamu sekian. Jadi kita bergantung kepada bomoh, kita menjadi hambanya. Sedangkan bomoh itu pun tidak tahu sebenarnya perkara gaib. Kalaulah berlaku sebagaimana yang dia jangka ataupun dia tilik, itu adalah kebetulan. Sebenarnya Allah Ta'ala telah takdirkan, Allah Ta'ala tetapkan setiap orang itu apa yang akan berlaku qada dan takdirnya. Jadi kena buang. Kita kena ingat bahawasanya perkara gaib itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tahu. Jadi tidak ada amalan-amalan. Contohnya nak turun rumah, tengok nafas keluar dari kanan ke kiri. Kalau nafas keluar ke kiri, jangan turun. Itu tak boleh. Kalau kita tak turun, itu adalah tanda kita syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya kita menyatakan, kita bergantung dan kita menetapkan ilmu kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana ia seolah kita menyamakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada kesyirikan di situ. Sehingga hadis Nabi ada menyebut sesiapa yang datang kepada bomoh, kemudian dia bergantung mengikut bomoh, tilikan bomoh tersebut, maka dia adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada hadis, man atarafan fasa'alahu syai'an an syai'in lan tuqbal lahu salatu arba'ina lailah. Ada juga hadis yang mengatakan siapa yang pergi jumpa bomoh, dia minta sesuatu, dia percaya dan sebagainya, tidak diterima solatnya. Kerana bomoh ini dia tilik nasib, dia mengguna jin dan sebagainya, dan juga ada menggunakan sihir. Jadi bila kita percaya kepadanya, kita dah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu dalam ayat 59 ini satu kaedah yang sangat penting dalam kehidupan kita.
yang penting supaya kita tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah Taala tahu perkara ghaib. Jadi perkara tak ghaib lagilah Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Jadi tujuan disebut ayat ini pertamanya supaya manusia tidak bergantung dengan makhluk. Yang kedua, manusia tidak menjadi hamba kepada manusia ataupun bomoh ataupun pokok ataupun binatang ataupun hari ataupun apa-apa saja. Kita tak boleh jadikan makhluk ini untuk menentukan nasib kita baik dan jahat. Yang menentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga manusia apabila dia memahami hakikat ini, manusia akan bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia akan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana ilmu Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala-galanya. Begitu juga dosa, pahala, syurga, neraka, itu juga Allah Taala yang tahu. Tidak ada manusia boleh mengatakan awak adalah ahli syurga, awak adalah ahli neraka. Tak boleh. Kalau Nabi kita cakap begitu, itu adalah hasil daripada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau bukan Nabi, manusia biasa, dia tak boleh kata awak ahli neraka. Dosa awak banyak. Kerana dosa pahala perkara ghaib yang tahu banyak sedikit hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah kita sendiri, pahala kita tak tahu banyak mana. Dosa kita pun kita tak tahu banyak mana. Semua itu adalah perkara ghaib yang Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Ustaz, saya nak tanya, apa macam Ustaz cakap, we don't know kita masuk syurga ke neraka. Tetapi kalau kita rasa perbuatan-perbuatan yang kita nampak very obvious, yang buat tak elok tu, mungkin dia tu boleh dikatakan calon neraka lah ke Ustaz tak? Based on that kind of situation lah Ustaz. Maksudnya perangai yang tak senonoh tu, boleh tak kita macam macam kita rasa ini memanglah kalau buat perangai lagu ni yang macam Ustaz kata macam tu boleh Ustaz kan? Kalau kita itu bukan kita yang kata, tapi Allah Taala beritahu siapa yang buat jahat dia akan masuk neraka, siapa yang buat baik dia akan masuk syurga. Tetapi kita sebagai manusia yang tidak boleh kita katakan awak ini adalah ahli syurga ataupun ahli neraka. Sebabnya banyak orang yang kafir di zaman Nabi tentang Nabi tapi ahli syurga. Contohnya Umar bin Khattab masuk Islam akhirnya. Apa lagi Al-Walid bin Mughirah, anaknya Khalid bin Walid, pejuang agama Islam. Jadi orang yang berdosa itu kita tidak tahu lagi apa Allah Taala tulis kepadanya. Jadi untuk kita berpegang secara umum bahawasanya orang buat jahat akan masuk neraka, itu adalah bukan kita kata, Allah Taala pun kata. Orang buat baik akan masuk neraka, itu boleh. Tetapi untuk kita kata awak ini ahli neraka, sebab ada satu ajaran yang dia boleh tentukan, boleh nampak. Contoh dia ikut ajaran tersebut, jumpa dengan guru pun kata awak adalah ahli neraka. Ada ajaran tersebut. Jadi menentukan neraka syurga itu adalah bukan pengetahuan ilmu yang ada pada manusia. Kalau ada orang yang mengaku begitu, dia sudah nak menipu lah. Sebab ada dia siapa yang nak tahu syurga neraka, jumpa saya. Dia pun tengok muka, dia tanya sikit sebanyak, awak ahli neraka. Macam mana awak nak masuk syurga balik, awak kena buat macam ni. Itu adalah cara orang untuk menipu manusia. Dia guna perkara-perkara ghaib. Jadi bila disebut kita ini ahli neraka dan kita pun kebetulan buat jahat, kita pun rasa takut lah kan. Begitu Tapi sebenarnya ketentuan syurga neraka itu adalah antara perkara yang ghaib. Semua orang tidak tahu. Bahkan mungkin sekarang ini dia kafir, tapi akhir hayatnya peluk Islam, menjadi orang yang baik. Dan mungkin juga orang itu baik tapi akhirnya tidak baik. Ada dalam hadis 40 kan. Ada hamba yang melakukan ibadat kepada Allah SWT. Apabila dia nak mati, hanya tinggal satu jengkal saja nak mati, dia mati dalam keadaan kafir, kufur. Ada orang yang jahat, buat jahat, dosa dan sebagainya. Apabila dia nak mati, bila dekat dengan mati, dia mati dalam keadaan iman. Ada hadis-hadis yang menyatakan begitu. Kerana selain daripada fizikal kita buat jahat baik, ada di sana batin kita.
Kalau seseorang itu buat pahala, solat, puasa, tetapi kalau hatinya takbur, maka takbur itu, sombong itu mengakhiri hayatnya dengan keburukan. Tapi kalau seorang itu dia buat dosa, dan setiap kali dia buat dosa, dia menyesal, hatinya mengakui bahawasanya ini adalah dosa, dan dia rasa ini adalah dosa, dirinya adalah teruk, dia perlu bertaubat, tapi bila dia nak bertaubat dan sebagainya, pada akhir hayatnya, kemungkinan dengan rahmat Allah, dengan keluasan rahmat Allah SWT, Allah Ta'ala beri hidayah, dia menjadi baik. Begitu ulama kita mentafsirkan hadis tersebut. Sebabnya jelas Nabi sebut sesiapa yang buat amal ibadat, kemudian di akhir dia mati dalam keadaan tidak baik. Kenapa jadi begini? Antaranya adalah unsur hati seseorang. Jadi zahir nampak begitu, tetapi hakikatnya kita tidak tahu. Jadi benda yang gaib ini adalah Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Termasuklah tarikh hari kiamat. Kita sekarang ini banyak ditipu. Ada satu gerakan yang mendakwa dia tahu hari kiamat. Dia tahu hari kiamat, ditetapkan bila dan sebagainya. Jadi orang pun ikut. Jadi hari kiamat, qada dan qadar, baik, jahat, sebagainya, adalah semua itu di dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita tidak syirik, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, hidup kita memang akan susah. Kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, itu secara ringkas tafsiran ayat yang penting dalam surah Al-An'am, iaitu ayat 59 tadi ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut di dalam ayat 60. Ini pun saya rasa penting untuk kita sentuh. Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Allah Ta'ala menidurkan kamu pada malam. Kemudian ayat 61 Allah Ta'ala sebut wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dialah yang berkuasa ke atas hambanya. Yursilu alaikum hafazatan. Dia mengutuskan kepada kamu malaikat-malaikat yang menjaga, sehinggalah tiba satu masa kematian, Allah Ta'ala matikan. Dia malaikat itu matikan kamu. Allah Ta'ala malaikat itu menamat ataupun mematikan kamu. Jadi ayat 60, 61 Allah Ta'ala pertama dia sebut tentang tidur. Tidur itu mati kecil. Kemudian Allah Ta'ala sebut dia bangun tidur, macam kita lah kan, malam tidur, siang bangun. Dan setiap orang itu Allah Ta'ala bekalkan malaikat untuk mengatur, mengurus, menjaganya. Paling tidak pun kita ada raqib atid yang mengurus pahala dan dosa kita. Dan ada lagi malaikat-malaikat lain yang menjaga kita saja yang kita tidak tahu. Jadi apabila tiba kematian, maka seseorang itu akan dimatikan. Juga Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-An'am, walaupun surah ini merupakan satu interaksi Nabi dengan kafir Quraisy, tetapi surah ini banyak pelajaran untuk kita semua. Allah Ta'ala cerita tentang ayat 60-61 ni tentang mati. Dan kita perlu ingat, hakikat kematian ini pertama, bila kita mati, maka habislah peluang untuk kita lakukan ataupun tambah pahala. Maknanya bila mati, maka terputuslah segala-galanya. Kita tidak boleh lagi untuk tambah pahala, buat amal ibadat. Maka bila sahaja Allah Ta'ala mengambil nyawa kita, maka terhentilah segala peluang yang ada pada kita untuk beribadat, untuk menambah pahala, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hakikat yang pertama. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu, kamu tidur pada malam, Allah Ta'ala tidurkan, kemudian hidup, bangun sebagainya, sehinggalah sampai satu masa Allah Ta'ala akan cabut nyawa kamu, maka kamu pun akan mati. Dan apabila kamu mati, pertama, kamu tidak dapat lagi buat apa-apa amal ibadat. Itu hakikat yang pertama.
Yang ada pada kamu 3 benda semua kita sudah tahu. Mana bila kita mati kita ada sedekah jariah, kita ada anak soleh yang berdoakan kita ada ilmu yang bermanfaat. 3 ini sahaja yang dapat membantu kita selepas mati. Yang lain itu semuanya kita akan tinggal, begitu juga anak-anak kita dan sebagainya, dan kita tidak ada lagi peluang untuk melakukan ibadat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala sebut di dalam ayat yang lain, Allah Taala cerita bila seseorang itu nak mati, dia tahu dia nak mati. Dan pada masa ini dia berdoa supaya dilewatkan. Dia berdoa, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Tuhanku, kalaulah boleh engkau lewatkan sedikit kematian aku supaya aku dapat bersedekah dan melakukan amal ibadat menjadi orang yang soleh. Jadi ada Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim bagaimana keadaan apabila seseorang itu nak mati, dia sudah tahu, oh aku sudah tidak ada masa. Oh, aku sudah berada di satu masa yang sebenarnya sangat genting. Dan mula dia akan ingat tentang kekurangan ataupun sikap-sikapnya ataupun ibadat-ibadatnya yang sedikit. Mulalah dia fikir, dan pada masa ini dia berdoa, lewatkan sedikit aku mati kerana aku nak melakukan amal ibadat, aku nak menjadi orang yang soleh dan sebagainya. Tetapi Allah Ta'ala tidak bagi. Allah Ta'ala tidak bagi dan terus saja mati. Dan bila mati, maka tamatlah segala peluang untuk kita melakukan amal ibadat. Tamatlah peluang untuk kita tambah pahala. Itu kita kena faham. Apabila disebut mati, maknanya aku tidak ada lagi peluang. Jadi sebelum kita mati, inilah peluang untuk kita tambah pahala, untuk kita lakukan ibadat, untuk kita lakukan apa-apa saja untuk memberatkan lagi pahala kita, membanyakkan lagi pahala kita, dan juga masa untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama. Yang kedua, kita kena ingat hakikat bila Allah Taala sebut mati ini, dia adalah satu ujian. Maknanya kita pun pernah dengar kan, bila kita mati akan ditanya siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, apa panduan kamu dan sebagainya. Itu adalah ujian. Yang kedua, dia ada fitnah. Fitnah ini kita panggil azab kubur. Jadi bila seseorang itu mati, akan bermulalah ujiannya dan akan bermulalah azab kubur bagi orang yang tidak berdosa, bagi orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi orang yang baik, bagi orang yang soleh, akan bermula juga nikmat di dalam kubur tersebut. Allah Ta'ala sebut kubur itu adalah taman daripada taman syurga, ataupun satu lubang daripada hufarin nar, satu lubang daripada lubang neraka. Jadi bila saja seseorang itu mati, hilanglah peluangnya untuk melakukan amal ibadat dan pahala. Bila saja dia mati, dia akan bermula, kalau baik akan bermula merasai nikmat-nikmat syurga, kalau jahat akan bermula merasai azab-azab di dalam. Jadi ini hakikat. Kita tak boleh lari daripada semua ini. Jadi seseorang itu apabila dia mati, dia perlu terima hakikat. Aku ini akan dapat kursi ataupun tempat seolah-olah nikmat di syurga, ataupun aku ini akan mendapat tempat ataupun kursi seolah-olah azabnya ke neraka. Jadi seseorang itu dia kena dia kena fikir ini hakikat kematian yang setiap orang akan lalui. Kita tak mati ni saja kita rasa biasa saja. Kalau orang mati tu mungkin dalam kubur tu yang diazabnya akan rasa, betapanya aku tidak amal ataupun lakukan ibadat. Bagi yang mendapat nikmat, alhamdulillah, inilah apa yang diceritakan, apa yang didengar yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim. Jadi hakikat kematian itu, bila mati saja hilang peluang kita untuk melakukan amal ibadat. Yang kedua, kita sudah merasai azab dan nikmat di dalam kubur tersebut. Yang kita takutnya adalah
azab kubur itu. Sebabnya dalam hadis Nabi SAW, apabila seseorang itu mati, akan diberi kepadanya satu tempat ataupun satu kerusi. Seandainya dia itu adalah ahli neraka, maka tempat itu adalah tempat yang menyeksanya, seolah-olah dia adalah ahli neraka. Mana dia akan duduk di situ, akan diseksa di situ, kemudian diberi segala segala azab kubur kepadanya, sehinggalah sampai dibangkitkan, sehinggalah berlaku hari kiamat. Begitu juga orang ahli syurga, dia akan diberi satu tempat yang baik, satu tempat yang indah, dan dia akan duduk di situ sampailah hari kiamat berlaku. Dan hakikat kematian itu juga dia adalah satu tempat untuk kita singgah saja. Maknanya dia bukan adalah penamat. Maknanya manusia semua akan singgah di alam barzakh, kemudian mereka akan dibangkitkan, kemudian mereka akan dihisab, ditentukan syurga dan neraka. Oleh itu, bagi orang yang melakukan dosa, dia tak nak berpindah. Maknanya cukuplah di dalam kubur ini dia diazab, tidak mahu lagi dia pergi ke alam akhirat, kerana di sana ada banyak lagi azab. Tetapi bagi orang yang beriman, dia merasai alam barzakh itu adalah satu kesempurnaan. Dia melalui satu fasal kesempurnaan menuju kepada kesempurnaan yang lain. Sampai ke akhirat nanti, dia akan menerima lagi ganjaran-ganjaran, nikmat-nikmat yang lagi besar. Ustaz, nak tanya sikit Ustaz. Ya, kalau kita baca Quran dan yang macam kita buat sekarang dan juga macam kita amal baca Quran, itu masuk kategori dalam ilmu yang bermanfaat dia Ustaz? Quran dia dapat bantu kita. Ya. Quran ada hadis Nabi SAW, iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kamu baca Quran dan dia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada kamu. Itu Al-Quran. Tetapi kalau kita mengajar Al-Quran, itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Dan kalau kita beramal dengan Al-Quran, itu juga antara ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini maksudnya ilmu yang boleh diamalkan. Contohnya saya menceritakan sebagaimana hari ini saya mengajar dan sebagainya, orang itu mengamalkan ilmu tersebut, dengan amalan ilmu tersebut dapat pahala. Kemudian dia cerita juga kepada orang lain pun amal pula. Jadi semua itu berurutan. Jadi pahalanya akan sampai kepada kita. Dan setiap orang itu ada ilmu yang bermanfaat, paling tidak pun dia mengajar kepada anak-anaknya. Dan bukan saja ilmu agama, ilmu lain pun banyak lagi yang boleh kita katakan ilmu yang bermanfaat. Dan mungkin juga seseorang itu mengajar ilmu yang tidak bermanfaat, dan ilmu yang memudaratkan, ilmu yang menjadikan dosa, ia juga adalah mendatangkan dosa kepada seseorang. Jadi ilmu yang bermanfaat ini ilmu yang boleh bagi individu, ilmu yang dia boleh manfaatkan untuk dirinya. Dan bagi orang lain, dia mengajar, orang lain juga boleh manfaatkan ilmu tersebut, mengamalkannya, menyebarkannya, sehinggalah ilmu itu tersebar, membawa kebaikan kepada semuanya. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat ini boleh kita guna, boleh kita mengajar, ataupun boleh kita menulis. Contohnya kita ada ilmu, bukan ilmu agama pun, contohnya ilmu memasak, kita pun tulis. Niat ikhlas kerana Allah SWT. Bila kita mati, orang baca buku kita, dia amalkan cara memasak yang kita ajar, semuanya rasa sedap, suka dan sebagainya, itu juga mendatangkan pahala kepada kita. Itu juga ilmu yang bermanfaat. Jadi Quran yang kita baca, kalau kita amalkan, manfaat kepada kita. Yang kita ajar Quran tersebut, bukan sahaja ajar makna tafsir. Contohnya kita ajar baca. Guru Quran yang ajar anak muridnya membaca, itu adalah sebaik-baik ilmu. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang, dia belajar Quran dan dia mengajarnya. Jadi anak muridnya pandai Quran,
anak muridnya mengajar anak murid yang lain. Jadi itulah yang dipanggil ilmu yang bermanfaat tadi, yang berterusan generasi ke generasi dan seterusnya. Jadi manfaat pahalanya, kebaikannya akan sampai ke dalam seseorang itu yang berada di alam kubur nanti ya. Dia tak sedar rupa-rupanya banyak pahala dia datang. Jadi kita perlu banyakkan dari sudut ilmu yang bermanfaat tadi. Jadi kalau baca Quran itu nak jadikan ilmu bermanfaat, kita mengajar orang. Yang kedua, kita cuba amalkan manfaat kepada diri kita. Kalau kita baca saja sekadar dapat pahala. Okey. Jadi kematian itu adalah persinggahan, dia bukan penamat, dan dia bagi orang yang mukmin dia adalah satu kesempurnaan. Semua orang takut kepada mati kan, tetapi orang mukmin walaupun dia takut tetapi dia juga mahu. Dia rindu. Aku kalau mati aku mahu, aku merindui. Kalau Allah Ta'ala beri nikmat kepadaku, kemudian aku telah berpindah kepada satu alam yang baru daripada alam dunia yang banyak ujian, yang banyak kesusahan, banyak penyakit, banyak ujian. Aku telah pun dimatikan. Aku akan lupa segala penderitaan. Aku akan lupa segala penyakit dan aku akan masuk satu alam yang baru, alam barzakh. Yang sakit sudah hilang. Jadi kalau seseorang yang baik, dia akan dapat kebaikan sampailah dibangkitkan dan berlakunya kiamat, dihisap dan selainnya. Cuma orang yang berdosa ini dia takutlah. Tak cukup lagi ni, bukan saja orang-orang biasa, ustaz-ustaz seperti saya pun takut lagi kepada kematian. Kita tak tahu bagaimana. Cuma kita usaha untuk menambah pahala kita, usaha untuk meningkatkan amal ibadat kita, sentiasa bertaubat kepada Allah SWT. Dan seandainya kita mati sekarang pun, kita rasa Allah Ta'ala redha kepada kita. Dan selainnya kita serah kepada Allah SWT. Cuma jangan kita tidak bersedia untuk mati. Maknanya kita rasa, aku ni lambat lagi. Contohnya, aku ni rasa macam tidak ada apa-apa penyakit. Kan? Jadi, kalau orang yang sakit itu mungkin dia mati cepat, aku ni sihat lagi. Maknanya tak lambat lagi lah nak mati. Jangan rasa begitu dan kita rasa kematian itu dekat dengan kita supaya kita sentiasa bersedia untuk untuk menghadap ataupun untuk mati. Jadi itu sedikit ayat 60 dan 61. Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang kematian, dan kematian itu adalah mustarih wa mustarah minhu. Kematian itu mengikut Nabi SAW satu kerehatan dan dia direhatkan. Ada hadis Nabi, mustarihun, dia rehat, dan mustarah, dan dia direhatkan. Maknanya orang yang mati itu dia penat di atas dunia, bila dia mati dia akan rehat di alam kubur. Mana dia penat dengan amal ibadat, dia penat dengan kesabaran, dengan ujian dan sebagainya. Bila meninggal dia akan rehat. Dan mati itu juga adalah direhatkan. Maknanya dia melakukan kezaliman atas dunia, bila dia mati, mana dia direhatkan melakukan kezaliman, dan orang yang dizalimi itu akan rasa lega. Oh, dah mati dah orang yang zalim tu, orang yang jahat itu, aku dah selamat. Jadi ada dua keadaan. Nabi SAW menyebut bila berlaku kematian itu, awak yang rehat ataupun orang lain yang rehat kezaliman awak. Okey, jadi ayat 63-64 Allah Taala beritahu, 63-64 ni Allah Taala beritahu dia menyelamatkan kamu daripada bencana. Jadi bila Allah Taala selamatkan kamu, maka janganlah kamu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 65 Allah Taala sebut Allah Taala sebut 65, cepat-cepat nak habis ni, ringkas-ringkas saja. Allah Ta'ala sebut dia berkuasa untuk membangkitkan kamu, untuk mengutuskan ataupun untuk menurunkan azab kepada kamu daripada bawah, daripada atas dan selainnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkuasa. Ini ayat 65. Allah Ta'ala berkuasa untuk menurunkan azab kepada manusia keseluruhannya.
Dan ayat 67, 60 kita 68 Allah Taala bagi tahu Allah Taala bagi tahu wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina. Ayat ini Allah Taala supaya kita menjauhi apabila orang yang mempersendakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ra'aital ladzi, ayat 68 wa idza ra'aital ladzi, dan apabila kamu melihat orang-orang yang mencaci, yang mengejek-ngejek Al-Quranul Karim, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kamu jauhi dia. Jangan join atau jangan ikut orang-orang sebegini. Kemudian selepas itu ayat 68, 69, 70 Allah Taala tahu bagaimana akibat orang yang mempersendakan agama. Orang yang mempersendakan agama. Allah Taala sebut wadharil ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan. Kamu jauhilah orang-orang yang mengambil ataupun menjadikan agama itu la'iban, permainan, wa lahwan, persendaan ataupun hiburan. Mereka yang mempersendakan, memperlekehkan agama. Ini adalah sikap yang dilakukan oleh kafir Quraisy dan juga mungkin di zaman sekarang ini orang yang mempersendakan agama. Cuma ulama kita telah menyatakan, mungkin kalau kita sebut mempermainkan agama ataupun mempersendakan agama, kita fikir orang yang memperlekehkan, orang yang memperlekehkan, orang yang melihat hukum agama ini ketinggalan zaman, ataupun orang-orang yang melihat amalan ibadat ini hina dan sebagainya kan. Tetapi di sana ulama ada menyentuh bahawasanya seseorang itu apabila dia melakukan ibadat untuk menunjuk-nunjuk, itu sudah pun mempersendakan agama Allah Subhanahu wa taala. Maknanya contohnya solat, tetapi nak tunjuk bahawasanya dia solat. Sedekah, nak tunjuk bahawasanya dia ini adalah mulia. Itu juga adalah mempersendakan agama. Sebabnya ibadat itu dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kerana Allah. Tiba-tiba dia lakukan ibadat itu bukan kerana Allah tetapi kerana manusia. Jadi dia mempersendakan ibadat itu, mempersendakan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah Taala tidak lihat dia. Sedangkan Allah Taala tahu, Allah Taala lihat, tengok hamba aku ini lakukan salat tetapi bukan untuk aku, tapi untuk orang lain, untuk sombong, untuk kemegahan dan selainnya. Itu juga adalah satu bentuk mempermainkan ataupun menjadikan agama ini satu hiburan, satu mainan, bukan satu perkara yang perlu diambil berat, perlu dipandang serius, perlu dilakukan ibadat betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini yang permainkan agama ini di akhirat nanti akan diberi azab yang pedih. Min hamimin wa azabun alimun bima kanu yakfurun, akan diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 71 dan 72 Allah Taala minta supaya mukmin pertama dia 71, 72, 71 Allah Taala sebut wa an aqimus salah wattaqu wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun. Allah Taala sebut beberapa benda. Ayat 70 Allah Taala sebut wa umirna linuslima lirabbil alamin. Akhir ayat tu, di akhir ayat 71 tu Allah Taala minta supaya orang mukmin dia berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak cukup dengan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dua lagi dia perlu buat. Pertama, aqimus solat, mendirikan solat, wattaqu, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 71 dan 72. Ini seolah-olah satu ibadat yang penting. Yang pertama solat, yang kedua takwa. Takwa ini kalau kita baca banyak Allah Taala sebut siapa yang bertakwa akan urusan dia akan mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Banyak ayat-ayat tentang takwa ini. Ini kesusahan dan juga
jalan keluar daripada musibah, antaranya adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, minta maaf tanya sikit. Ya, sila Datuk. Ustaz tadi baca ayat 1000 dinar. Ya. Jadi kalau pergi restoran-restoran mamak kat India atau orang Melayu pun, dia menggunakan ayat 1000 dinar ini untuk nak mendatangkan rezeki ataupun hasil yang lebih lah. Jadi apa pandangan Ustaz mengenai ini? Adakah ini wajar kita mengharapkan daripada ayat-ayat tertentu Al-Quran untuk mendapat rezeki dan sebagainya? Oh ya, itu ayat 1000 dinar wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja ini bukan saja diletak di kedai mamak, di rumah-rumah kita pun kita letak juga. Pertama, kita letak ayat itu atas asas untuk tazkirah kepada kita. Tazkirah, maknanya bila kita tengok, oh takwa itu adalah jalan keluar daripada kesusahan, musibah dan sebagainya. Dan jangan kita berpegang ayat itu mengeluarkan kita daripada musibah tersebut. Ayat itu tidak mengeluarkan kita, tidak ada bisanya ayat itu. Ayat tersebut bukan ada kuasa pun, tetapi pada makna ayat itu ada makna ayat itulah yang perlu diamalkan oleh orang yang membaca supaya dia dapat keluar daripada musibah tersebut. Makna dia. Kalau kita ambil ayat tu, kita pun letak kat rumah, kemudian kita berpegang bahawasanya ayat inilah yang menyebabkan aku kaya, ia tidak menyebabkan kaya. Bahkan yang susah akan susah macam itulah. Tetapi yang menyebabkan kaya ataupun menyebabkan rezeki Allah Ta'ala beri tanpa disangka ialah takwa itu. Wa may yattaqillah. Antara takwa juga adalah mengikut apa yang Allah Ta'ala suruh. Dan antara yang Allah Ta'ala suruh ialah bekerja, berusaha. Jadi kalau seseorang itu dia hanya baca ayat ini, dia hanya letaknya dalam rumah atas asas supaya dia murah rezeki, supaya rezeki itu datang melimpah ruah, memang tak jadilah. Dia kena dia kena tidur je Ustaz. Tidur tak jadi. Kalau datang rezeki juga itu memang orang panggil rezeki sepak kalau saya kata. Sepak. Itu ihsan betul daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi letak Al-Quran tu baguslah sebagai tazkirah. Kita tengok, kita baca, kita cuba fahami dan kita cuba amalkan. Apa Allah Taala. Jadi ayat tu Ustaz, dia suruh kita bertakwa dulu. Barulah hasilnya akan datang. Ya betul. Takwa ini adalah asas Datuk. Betul. Takwa ini sebagai asas, bukan saja untuk mencari rezeki, mendapat ilmu pun dengan takwa. Allah sebut apa? Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Allah Taala akan ajar ilmu kepada kamu. Kamu boleh ilmu, kamu mudah faham. Juga takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi takwa itu adalah sangat penting dalam kehidupan kita, dan makna takwa itu secara mudahnya kita ikut apa yang Allah Taala suruh dan kita jauhi apa yang Allah Taala larang. Dan kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu takwanya. Jadi tahap takwa kita itulah akan membantu kita, akan memudahkan kita, Allah Taala tolong kita. Ataupun dalam hadis Nabi Allah Taala sebut ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah Taala jaga kamu. Bagaimana jaga Allah? Kita menjaga segala pantang larangnya, kita menjaga segala seluruhannya dengan melakukannya. Apabila kita buat begitu, yahfazka, Allah Ta'ala akan jaga kamu. Itu hadis Nabi yang nasihatnya kepada Ibni Abbas. Nabi sebut, ya gulam, ihfazillah yahfazka. Jadi takwa itu juga adalah maksudnya kita menjaga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam erti kata lain, kita menjaga batas-batas yang haram daripada melakukannya, dan juga kita menjaga apa yang Allah Ta'ala suruh dengan melakukannya. Itulah takwanya. Bukan ayat itu yang menjadikan seseorang itu murah rezeki dan sebagainya. Jadi kalau berpegang sebegitu memang tak jadi. Okey. Begitu memang tidak jadilah. Kalau Haji Ali ni dia jaga isteri dia lebih, Ustaz? Jaga isteri memang kena jaga isteri lah tu. Jadi itu pun sebahagian dari takwa juga kan? Ya.
Apa pula keluar? Soalan Bagi Haji Ali bangun sikit. bangun dia tidur. Okey, jadi ayat 59 sehingga 73 tu kita dah selesai. Kita selesai dengan apa Allah Taala akhiri tadi dengan kamu bertakwa, kamu solat dan kamu serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat 74 sehingga 94, 10 ayat Allah Taala cerita tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang kita selalu sebut di dalam tahiyat kita. Tahiyat kita bagi salam, kita doa kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kita doa kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi dalam surah Al-An'am ini ayat 74 sehingga 94 Allah Taala sebut tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Siapa tahu kenapa supaya bangkit sikit kata Datuk tadi. Kenapa Allah Taala sebut Nabi Allah Ibrahim? Dan kita kena ingat surah Al-An'am ini Allah Taala cuba rekodkan ataupun ceritakan dakwah Nabi kepada kafir Quraisy. Kafir Quraisy dia menolak dakwah Nabi SAW, dia menolak tauhid dan mereka itu menyembah berhala. Jadi Allah Taala pun di dalam surah ini dia cerita tentang Nabi Allah Ibrahim di mana Allah Taala kata wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapanya Azar, patutkah ayah atatakhidu asnaman alihah, patutkah ayah menjadikan berhala sebagai tuhan-tuhan? Inni araka, sesungguhnya aku melihatmu kaummu dalam kesesatan yang nyata. Ini mula ayat Allah Taala sebut tentang Nabi Allah Ibrahim. Kenapa disebut Nabi Allah Ibrahim? Yang tadi soalan ni tak jelas. Kenapa Allah Taala sebut Nabi Allah Ibrahim di dalam surah ini? Kita daripada ayat 1 sehingga ayat 73 cerita tentang nikmat Allah, kita tentang dakwah Nabi, kita tentang Nabi Quraisy. Tiba-tiba ayat 74 Allah Taala cerita tentang Nabi Allah Ibrahim. Apa dia punya munasabah dia, apa dia punya sebabnya yang kita rasa boleh kita bagi tahu atau boleh kita nyata. Jelas dah Datuk? Jelas soalan tapi jawapan dia tak dapat lagi. Jawapan dia yang saya boleh agak, yang saya boleh teka. Dia ni berkaitan dengan penentangan Quraisy kepada Nabi Muhammad apa semua. Jadi ini dia mula nak mencerita tentang kisah Nabi-Nabi yang lepas. Macam mana Nabi Ibrahim menghadapi penentangan dan macam mana dia berjaya sehinggalah sampai ke anak cucu dia. Kalau tak silap saya lah. Oh ya. Boleh tahan? Ya, jawapan kata Haji Ali boleh tahan, jawapannya boleh diterima. Tidak terus dulu. Ya, itu antara jawapannya. Lagi? Bagilah sekali. Belum sampai lagi. Kesamaan sedikit. Ya, siapa Nazimah. nak cuba jawab? Persamaan situasi lah yang dihadapi seperti kata Datuk tadi. Oh, yang maknanya kaum Quraisy menyembah berhala dan Nabi menghadapi Quraisy. Kemudian Nabi Ibrahim pun menghadapi ayahnya dan kaumnya yang menyembah berhala. Menyembah berhala juga. Okey, itu satu jawapannya. Lebih kurang apa yang Datuk Rizal. Datuk Nurhizan banyak idea ni. Datuk Nurhizan. Ya, sila bagi. Datin. Datin Nurhizan ada ke tak ada ni? Okay. Tadi yang macam Puan Nazimah cakap tu, I think that is one of the reasons sebab zaman Nabi Ibrahim banyak yang orang sembah berhala, banyak yang tak percaya pada Allah. Dan I think masa during Nabi Muhammad pun, masa Quraisy pun lebih kurang sama juga, Ustaz. Pada saya lah yang saya faham lah Ustaz. Tapi yang macam Ustaz kata, pada saya juga macam Nabi Ibrahim ni dia macam kita punya ketua apa macam Ustaz? Orang yang pertama yang Allah bagi petunjuk yang pasal percaya pada Allah Ustaz.
Allah Alam Ustaz, saya minta jawapan tu. Ya. Datin, Saya setuju tu. ya, itu ada poin juga pada Datin. Maknanya Datin nak bagi tahu bermula dengan Nabi Allah Ibrahim, maka daripada situlah datangnya Ishak, datangnya Ismail, datangnya Ya. Yaqub, datangnya Daud, datangnya semua nabi-nabi datang. Selepas Nabi Allah Ibrahim ini, maka banyaklah nabi-nabi daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Oh, macam tu. Begitu yang saya nampaklah. Ya, ya Ustaz. Bukanlah bermakna nabi sebelumnya tidak sempurna dan sebagainya, sempurna Ya, juga, tapi sempurna Ustaz. dengan Ya. bermulanya Nabi Ibrahim ini, maka selepas itu anaknya Ishak, kemudian selepas itu datangnya Yaqub, Ismail, Ya. seterusnya. Sebab itulah Ibrahim ini dipanggil Abu Anbiya, ayah para Ya. Ya. Ayah kepada para nabi. nabi. Bahkan Nabi Muhammad juga adalah keturunan Nabi Allah Ibrahim. Ibrahim. Ya. Melalui Nabi Ismail. Ya, jadi jawapan yang boleh diterima daripada Datin, daripada Datuk, daripada Hajah Nazimah, dan semuanya adalah betul. Dan penambahan daripada saya, kafir Quraisy, antara tempat yang dia letak berhala ialah Kaabah. Kaabah itu dibina oleh siapa? Nabi Nabi Ibrahim. Ibrahim. Allah Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan dia tahu sebenarnya Nabi Allah Ibrahim ini adalah Muslim. Nabi Allah Ibrahim ini adalah penentang kepada agama menyembah berhala. Jadi Allah Ta'ala cuba sebut supaya kafir Quraisy ini cuba berfikir sedikit. Bahawasanya Kaabah yang kamu guna untuk meletak ataupun menyembah berhala ini adalah dibina oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Allah Ibrahim itu adalah yang menentang berhala tersebut. Dan di Mekah itu masih ada lagi mereka yang beriman ataupun mengikut ajaran Nabi Allah Ibrahim, yang dipanggil agama Hanif. Jadi Allah Ta'ala mengajak supaya kafir Quraisy itu berfikir. Dan dia juga perlu tahu bahawasanya Nabi Muhammad ini adalah keturunan Nabi Allah Ibrahim. Sebabnya kalau kita lihat silsilah Nabi Muhammad SAW, datuk moyang dia bernama Adnan, dan Adnan ini adalah anak kepada Ismail alaihissalam, dan Ismail ini adalah anak kepada Ibrahim. Jadi kamu sekarang ini berhadapan dengan cucu Ibrahim, iaitu Muhammad SAW. Dan Quraisy, kaum Quraisy, kaum Quraisy itu adalah sanak saudara keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala cuba untuk mengajak kafir Quraisy ini menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka menghormati, mengakui, mengiktiraf Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maknanya Nabi Muhammad ini adalah penerus kepada agama yang dibawa oleh datuk-datuk kamu dulu, iaitu Ibrahim alaihissalam, di mana Ibrahim itu adalah yang menentang menyembah berhala. Maknanya Nabi Muhammad SAW adalah daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi datang kepada kamu Nabi Muhammad SAW, keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang membina Kaabah ini, dan Ibrahim menentang menyembah berhala. Jadi Nabi Muhammad ini adalah perlu kamu iktiraf, perlu kamu dengar, dan dia bukannya membawa agama yang diciptanya sendiri, tetapi yang dia membawa agama daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu cerita, kalau kita nak cerita kat sini panjang tentang Nabi Allah Ibrahim. Bahkan sempena dengan Idul Adha ini pun ada kaitan dengan Nabi Allah Ibrahim. Dan di dalam ayat 89, ayat 89, ayat 90, Allah Ta'ala beritahu Nabi Allah Ibrahim itu diberi kitab, diberi hikmah, diberi hidayah. Begitu juga Nabi Muhammad SAW diberi kitab, diberi hikmah, diberi hidayah untuk mengajak kaumnya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita ni, kita manusia ataupun kita masyarakat kita pun sama juga. Bila kita sebut datuk nenek kita, mungkin kita boleh bersatu. Maknanya kita ni satu keluarga. Datuk kamu
samalah dengan datuk kami ataupun moyang kamu, nenek apa yang atas tu sama. Ini pun sama lebih kurang Datuk Haji Ali dengan Datuk kepada Datuk Hud daripada Jawa. Ya. Ya. Cuma di lain daerah. Ya. Itu pun dapat menyatu kan. Jadi sama. Dapat menyatukan sekarang. Ustaz daripada mana? Ustaz daripada Kelantan ke? Saya daripada Kelantan. Oh. Ya. So ada pertalian tu daripada Kelantan dengan orang Jawa. Ada pertaliannya. Ada. Jauh. Macam mana tu? Ya, dia punya ada resam, ada pertaliannya. Ceritanya panjang lah. Tak boleh kat sini. Okey. Tapi kalau nak pendek kan senang saja bagi tahu saja. Datuk kita semuanya Adam, selesai. Okey, jadi lebih kurang maknanya Allah Taala cuba sebut Ibrahim ini supaya kafir Quraisy itu yang Quraisy itu adalah keturunan sama saja. Keturunan Nabi Allah Ibrahim supaya mereka ingat balik datuk mereka, apa perjuangan mereka, agama apa yang mereka cuba dakwahkan, dan mereka mengajak masyarakat kaumnya kepada Islam. Bahkan kalau kita tengok surah Al-Baqarah jelas semua nabi-nabi ini wa nahnu lahu muslimun. Allah Taala sebut qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Maknanya katakanlah kami beriman dengan Allah dengan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub wal asbab, wa ma utiya Musa, apa yang diberi kepada Musa, wa Isa dan juga Isa, wa ma utiyan nabiyyun dalam surah Baqarah. Begitu juga apa yang diberi kepada semua nabi-nabi mir rabbihim, daripada Tuhan mereka, la nufarriq, tidak ada beza di antara mereka, dan mereka semua itu adalah muslimun. Maknanya daripada Adam sehingga Ibrahim sehinggalah Nabi Muhammad SAW agamanya sama, iaitu Islam. Mungkin syariatnya berbeza tetapi tauhid ataupun beriman sama saja, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebut cerita tentang Ibrahim itu adalah untuk mengingatkan balik kafir Quraisy. Mereka itu adalah keturunan Nabi Muhammad, itu adalah keturunan Nabi Allah Ibrahim dari galur Ismail alaihissalam. Oh, itu tujuan dia Ustaz, dia Allah menyebut Nabi Ibrahim dulu. Itu yang kita nampak dah. Ya. Yang kita nampak begitu. Allah Taala cuba untuk sebabnya kafir Quraisy ini mereka sayang Nabi Muhammad itu. Mereka sayang, mereka mengiktiraf Nabi Muhammad itu adalah seorang yang amanah, seorang jujur, seorang yang baik. Turunan baik. Tapi mereka menentang Nabi kerana satu saja, iaitu Nabi mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila mereka menyembah Allah, mereka akan hilang pengaruh, mereka akan hilang bisnes mereka, mereka akan hilang banyak jawatan dan sebagainya. Sebabnya kaum jahiliah di Mekah ini mereka mengamalkan contohnya riba. Islam datang menentang riba. Mereka menyembah berhala dan di kalangan mereka adalah toke-toke yang buat berhala. Bila orang tak sembah berhala, mereka tak ada apa? Tak ada lagi. Tak ada fulus ya. Tak ada mata Ada pencuri. bisnes. Begitu juga mereka minum arak, mereka berzina dan sebagainya. Jadi bila Nabi Muhammad datang membawa agama Islam menentang adab-adab ataupun amalan jahiliah itu, banyak pengaruh jawatan dan sebagainya akan tak ada. Jadi mereka menentang Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah Taala sebut Nabi Allah Ibrahim ini supaya mereka ingat balik. Nabi Muhammad ini yang kamu tentang adalah orang yang kamu percaya, kamu mengatakan dia adalah seorang yang baik, al-amin, dan dia adalah membawa apa yang dia bawa oleh datuk nenek moyang kamu, iaitu Ibrahim alaihissalam. Dan ada di kalangan mereka pun di Mekah Al-Mukarramah itu beriman ataupun masih lagi mengamalkan ajaran Nabi Allah Ibrahim yang kita panggil agama Hanif. Contohnya ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mak Nabi dan ada lagi orang-orang lain di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz nak tanya Ustaz. Sila puan. Adakah surah ni berkaitan juga bila kita solat, kita baca tahiyat? Selawat. Selawat.
Oh ya, Tak ayat akhir. Ya, tak ayat awal, tak ayat akhir. ya, tidaklah ada kaitan dengan surah ini cuma Aha. bolehlah kita bagi tahu dalam tahiyat akhir itu kita selawat kepada Nabi Muhammad Ibrahim. SAW dan kita selawat kepada Nabi Allah Ibrahim. Kalau orang tanya kenapa? Kenapa? Kerana Nabi Allah Ibrahim ini adalah Abu Anbiya. Daripada Bapa kepada keturunannya nabi-nabi. lah banyak para nabi yang lahir. Daripada keturunannya lahir nabi-nabi yang lain. Jadi disebut Ibrahim menyanjung, berdoa kepadanya kerana dia adalah ayah kepada sekalian anbiya selepasnya. Keturunannya ada. Dan juga Ibrahim ini dia adalah contoh nabi yang banyak menerima ujian. Ujian yang paling orang panggil paling susah adalah diperintah oleh Allah membunuh anaknya, Ismail. Jadi siapa yang sanggup untuk bunuh anak sendiri, tetapi dia laksanakan juga sehingga bertukar menjadi kibas ataupun kambing. Itulah yang jadi Aidil Adha sekarang kita korban tu kan. Jadi sebenarnya dengan pengorbanan yang dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian meninggalkan isterinya dengan anaknya di satu wadi yang kering, yang sehingga munculnya air Zam-Zam yang sampai sekarang ini tidak kering-kering, kita pun boleh minum sampai sekarang ini. Itu sejak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Betapa tingginya Nabi Allah Ibrahim berserah kepada Allah, imannya kepada Allah dan segala-galanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat cerita-cerita tentang Nabi Allah Ibrahim ini, maka kita patut menyebutnya. Bukanlah bermakna Nabi Allah lain tidak hebat, tetapi apa yang disebutkan di dalam Al-Quran selaku Nabi Ibrahim ini adalah bapa segala anbiya, ujian-ujian yang dia tempuhi, maka kita selawat berdoa kepadanya di tahiyat akhir kita dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Bagus. Okey. Soalan bagus. Soalan bagus. Okey, kemudian seterusnya ayat 95 sehingga 110. Ayat 95 sehingga 110 Allah Ta'ala cerita tentang nikmat-nikmat dia. Allah Ta'ala cerita tentang apa? Kewujudan Allah, tentang kesempurnaan ilmunya, tentang kuasanya, tentang hikmahnya. Di mana semua ayat-ayat itu supaya manusia kenal Allah, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian datang selepas itu, jangan kamu mencaci ataupun menghina berhala yang disembah oleh orang-orang yang menyembah berhala. Itu Allah Ta'ala larang. Nanti kita tengok ayatnya daripada ayat 95 hingga 110. 95. Allah Ta'ala sebut innallaha khaliqul habbi wan nawa. Jadi kalau kita baca Quran pun begitu. Allah Ta'ala dia akan sebut azab, dia akan sebut azab neraka, dia akan sebut tentang syurga. Kemudian Allah Ta'ala juga akan sebut nikmat-nikmatnya. Allah Ta'ala akan sebut tentang tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, tentang matahari, tentang bulan. Allah Ta'ala sebut tentang bintang. Jadi Allah Ta'ala sebut semua itu supaya manusia berfikir. Mungkin ayat-ayat ini mungkin tidak sesuai dengan kita kerana kita jarang untuk melihat bulan, bintang. Sebab hidup kita banyak melihat, mungkin sekarang ni banyak tengok handphone, tengok TV, tengok dan sebagainya. Tapi zaman dahulu mereka tidak ada benda nak lihat. Mereka nak berjalan pun dia melihat bintang. Dan mereka melihat benda-benda ini. Jadi Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala yang menghidupkan, Allah Ta'ala yang mematikan, Allah Ta'ala menjadikan matahari, bulan dan selainnya kerana masyarakat zaman dahulu mereka hidup dengan semua ini. Jadi apabila hidup dengan semua ini, Allah Ta'ala sebut dia akan berkesan di dalam hati masing-masing. Kalau kita sekarang ini mungkin kita tak sampai, dengan ayat-ayat Allah Ta'ala ini, tetapi orang zaman dahulu mereka hidup dengan semua ini. Bahkan Allah Ta'ala sebut sungai. Jadi kita pun fikir sebut sungai, kita pun tak rasa sebab sungainya banyak di Indonesia ini.
Tapi kalau di negara Arab tidak ada sungai. Sungainya sedikit, airnya susah. Jadi bila disebut Allah Ta'ala menjadikan sungai, di dalam syurga ada sungai. Jadi mereka akan rasa benda yang sangat tertarik. Dan pokok-pokok pun susah. Jadi Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah Ta'ala yang menjadikan hijau. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan taman dan sebagainya, buah zaitun, buah rumman. Jadi mereka akan berfikir semua itu dengan kuasa ataupun kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu ayat 95 sehingga 110 tadi ya. Allah Ta'ala cerita tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehinggalah ayat 108 Allah Ta'ala sebut wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu mencaci, jangan kamu jangan kamu cerca caci benda-benda yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah satu ayat mungkin kita nampak biasa, tetapi sebenarnya ada kandungan di sebaliknya sangat tinggi, sangat penting. Bahawasanya dalam agama kita ini dia melihat kepada kesan sesuatu apa yang kita lakukan. Seandainya kesan itu membawa keburukan, kita dilarang melakukan perbuatan tersebut. Kalau kita lihat sekarang ini ada ulama-ulama kita, dia cerita tentang fiqh ma'alat. Fiqh ma'alat maknanya melihat kepada kesan perbuatan yang sesuatu hukum yang ditetapkan oleh ulama-ulama. Maknanya ayat ini Allah Ta'ala mengajar kepada kita supaya jangan kamu mencerca berhala ataupun apa-apa Tuhan, jangan cerca. Kalau kita lihat dari segi zahirnya, kalau kita cerca pun okeylah kan, tak jadi masalah sebabnya ini bukan Tuhan yang benar. Jadi kita pun cerca Tuhan. Tapi sebenarnya larangan tersebut adalah kerana kesannya ataupun akibatnya mereka akan cerca Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita cerca Tuhan orang kafir akan cerca Tuhan kita. Jadi kita mengharamkan tak boleh caci Tuhan orang kafir itu adalah kerana akibatnya Tuhan kita akan dicaci ataupun akan dicerca oleh mereka. Jadi kita tidak boleh. Banyak dalam agama kita, contohnya anggur. Anggur itu kalau kita jual harus boleh. Tapi satu masa anggur itu haram dijual. Haram dijual itu melihat kepada akibatnya. Kalau seseorang itu menggunakan anggur itu untuk membuat arak, maka kita tak boleh jual pada dia, haram. Jadi haram halal itu dilihat kepada apa? Dilihat kepada akibat itu. Menipu. Menipu mana boleh, haram menipu. Tetapi ada setengah tempat kita boleh menipu, iaitu di medan peperangan. Bila kita nak berperang, janganlah kita benar semua kan. Strategi semua duduk dedah belaka kan. Kita kena menipulah supaya menang. Jadi kesan kepada menang itu diharuskan untuk seseorang itu menipu, iaitu di medan peperangan. Mengumpat haram. Yang mana boleh mengumpat? Menyebut keaiban sahabat kita, dia tidak tahu, kita ketawa sama-sama, itu haram, dosanya adalah dosa besar. Tetapi ada tempat yang boleh mengumpat. Lihat kepada akibatnya. Contohnya apabila kita berada di mahkamah, kita boleh mengumpat. Allah Ta'ala sebut apa? La yuhibbullahu jahra bisu' minal qawli illa man zulim. Allah Ta'ala tidak suka seseorang itu mengumpat, kecuali jika dia dizalimi. Jadi bila dia dizalimi, dia jumpa seorang hakim, dia pun bolehlah cerita siapa yang pukul dia, siapa. Maknanya di mahkamah kita diharuskan mengumpat. Jadi itu kita panggil fiqh ma'alat, iaitu kesan-kesan apa yang hukum hakam itu ditetapkan. Kadang-kadang dia haram, kadang-kadang dia harus. Contoh juga sekarang ini contoh hudud. Ada yang nak buat hudud, ada yang tak nak buat hudud. Hudud pun sama. Kalau buat hudud itu atas asasnya adalah untuk menyekat jenayah. Tapi jika buat hudud membawa kepada kezaliman,
maka hudud itu perlu ditangguh. Oleh itu kita lihat Umar di zaman bukan banjir, kemarau, orang miskin, orang susah, dia tidak laksanakan hudud. Kenapa? Bukan bermakna hudud itu tidak boleh laksanakan, tetapi akibatnya. Bila kita lakukan hudud, kita akan melakukan kezaliman kepada mereka-mereka yang miskin, yang mencuri dan sebagainya. Jadi perlu diberi kepada rakyat segala peluang supaya mereka dapat bekerja, diberi segala peluang-peluang pekerjaan, kemudahan-kemudahan kepada mereka, barulah dilaksanakan hudud tersebut. Jadi pada asalnya wajib tetapi tidak boleh buat. Kenapa? Dilihat kepada ma'alat, iaitu kepada perbuatan tersebut. Jadi banyak hukum hakam sama juga dengan yang kita ayat yang kita belajar ni. Jangan kamu mencaci, mencerca Tuhan orang-orang kafir itu. Bukan tidak boleh, sebenarnya boleh, tetapi tidak boleh kerana akibatnya orang kafir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada hadis Nabi, jangan kamu mencela ibu bapa kawan kamu. Kerana dia akan cela ibu bapa kita. Akibatnya dihak kepada akibat tersebut. Bahkan di zaman Nabi SAW, Abdullah bin Ubay sudah diketahui dia adalah munafik. Banyak peristiwa-peristiwa dia telah mengkhianati Nabi SAW. Dan Umar meminta supaya Abdullah Ubay itu dibunuh. Kalau kita fikir, patutlah Abdullah bin Ubay itu dibunuh kerana dia sudah jelas munafik, khianat kepada Nabi SAW. Tetapi Nabi tidak bunuh. Nabi kata, la yatahaddatsun nas anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Aku tak akan bunuh Abdullah bin Ubay ini kerana aku tidak mahu manusia ataupun orang ramai mengatakan bahawasanya Nabi Muhammad membunuh kawannya. Jadi tengok, Nabi tak bunuh. Kalau ikutnya boleh dibunuh, khianat dan sebagainya. Kenapa? Kerana akibatnya kalau Nabi bunuh, orang akan kata Nabi telah membunuh sahabatnya. Jadi Nabi pun tidak bunuh. Jadi sudah tertutup keburukan ataupun akibat daripada satu tindakan tersebut. Jadi itu kita panggil fiqh ma'alat. Maknanya fiqh akibat. Sesuatu hukum itu tidak boleh dilaksana ataupun bertukar menjadi haram melihat kepada akibat. Dan akibat itu dia ada maslahah dan ada kepentingan dan keburukan dinilai. Biasanya semua ini akan dipelajari ataupun dikuasai oleh mufti yang akan mengeluarkan hukum. Macam balik kampung sekarang ni kan, balik kampung mana jadi haram tetapi ada mufti keluarkan haram. Jadi mufti boleh balik Kelantan Raya Haji ni tak? Tak boleh Haji ya. Tapi ramai yang balik kita tengok dalam berita. Ramai juga. Ya. Tapi mufti wilayah telah keluarkan hukum walaupun dia secara tidak rasmi bahawasanya haram. Jadi asalnya adalah harus tetapi bertukar kepada haram. Kenapa? Melihat kepada akibat. Akibatnya. Akibat. Jadi fiqh ini hanya difahami oleh mufti-mufti, dia tahu. Kalau orang biasa dia baca, dia kata apalah ni mengharamkan benda yang halal. Balik kampung pun sekarang haram Ustaz. Kalau membawa kepada Betul tu. ya. Jadi kalau orang yang tak belajar kan dia rasa mana boleh. Tetapi itu fiqh ma'alat. Benda yang harus menjadi haram. Macam saya cakap tadi lah anggur tu kan. Anggur itu adalah harus dijual. Tetapi kadang-kadang dia haram dijual. Kalau harus dijual seandainya nak makan dan digunakan untuk benda yang harus. Tetapi seandainya digunakan untuk membuat arak, maka kita haram jualkan anggur tersebut. Hukumnya berubah melihat kepada akibatnya. Ustaz, air niaga tuak kat Kelantan tu ke mana? Air tuak sedap lah Hajah. Cuma jangan minum tuak masam. Kalau tahu orang tu dia beli tuak, dia nak perak ataupun peram lama, bagi pada dia. Nanti dia mabuk. Mabuk jadi haram. Tapi kalau Sedap ke tuak? Sedap. Dipetik rambutan banyak.
Okey. Kemudian Allah Taala juga sebut ayat 119 Allah Taala bagi tahu haram makan binatang yang disembelih bukan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah untuk menyanggah apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Mereka menyembelih binatang untuk berhala dan sebagainya. Jadi benda itu adalah tidak boleh. Tidak boleh kita makan sembelihan yang disembelih bukan dengan nama Allah, bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi sekarang ni kita teruskan dengan ayat 111 hingga 127. Pertama Allah Taala ayat 119 Allah Taala sebut tentang haram kita makan binatang ternakan yang disembelih bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 120 Allah Taala bagi tahu tentang dosa zahir, zahiral ithmi wa batinahu wa dharu zahiral ithmi wa batinahu. Kamu hendaklah jauhi dosa-dosa yang nampak dan juga dosa-dosa yang tidak nampak. Maknanya dosa-dosa yang nampak yang biasa, dosa-dosa yang tak nampak adalah seperti dengki, seperti apa lagi, dengki dan dosa-dosa hati yang lain. Hendaklah kamu jauhi. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu ayat 25, sesiapa yang Allah Ta'ala mahu beri petunjuk, dia akan lapangkan dada seseorang itu menerima kebaikan, menerima Islam. Wa may famay yuridillahu an yahdiyahu, barang siapa yang Allah Ta'ala mahu memberi hidayah kepadanya akan dilapangkan dadanya menerima Islam ataupun berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang Allah Ta'ala mahu menyesatkannya, maka dijadikan dadanya itu adalah sempit, seolah-olah dia mahu naik ke langit. Itu ayat 125. Bila naik ke langit, oksigen semakin kurang dan sebagainya, itu seolah-olahnya begitu. Okey, kemudian ayat 128 sehingga 140. Ayat 128 Allah Ta'ala beritahu wa yauma yahsyuruhum jami'a, pada hari yang dihimpunkan semuanya, wahai jin-jin, qad istakthartum minal ins, jin dan manusia dikumpulkan, dan ini mengingatkan kita pada hari ini semua bakal haji telah berkumpul di padang Arafah. Maknanya antara yang kita boleh bandingkan bagaimana manusia itu dikumpulkan ialah pada musim haji, iaitu di padang Arafah. Manusia dari semua bangsa, semua warna kulit berkumpul dengan pakaiannya yang satu, iaitu putih, berkumpul di padang Arafah. Ini Allah Ta'ala cerita pada hari Allah Ta'ala akan bangkitkan semuanya. Kemudian poin yang agak penting dan sangat penting juga ialah ayat 151. Terus saja pada 151, larangan Allah ataupun wasiat yang 5. Kan Allah Ta'ala ayat-ayat yang akhir dalam surah Al-An'am ini Allah Ta'ala memberi 5 wasiat. 5 wasiat ayat 100 berapa? 151. Pertama, wasiat apa? Pertama, tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya saya share kat sini ayat 51. Okey 51. 51. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Pertama, jangan syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, kepada kedua ibu bapa. Yang ketiga, jangan membunuh anak kerana takut fakir. Yang keempat, jangan mendekati maksiat, sama ada yang nampak ataupun yang tidak nampak. Yang seterusnya, yang kelima, jangan membunuh seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu wasiat yang 5 di dalam surah, di akhir surah Al-An'am. Pertama sekali Allah Ta'ala minta alla tusyriku bihi syai'a. Maknanya jangan kamu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu sekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Jangan kamu menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan Tuhan yang lain, dengan berhala, dengan tuhan-tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah wasiat yang pertama. Dan syirik ini adalah tidak diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada syirik yang besar. Syirik yang besar ini contohnya seseorang itu boleh membawa kepada kufur, maknanya dia menyembah Tuhan selain daripada Allah. Itu adalah syirik yang besar, iaitu menyembah Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada syirik-syirik yang kecil. Syirik yang kecil ini contohnya bergantung kepada sebab. Kita kata yang menyembuhkan kita doktor, yang menyembuhkan kita ubat, tanpa kita sedari kita kata Panadol inilah yang menyebabkan demam saya. Okey, doktor itu baik, dia bila kita pergi dekatnya alhamdulillah sembuh. Jadi berlaku percakapan kita begitu, itu perlu kita lapik, perlu kita lapikkan dalam hati kita bahawasanya bukan dia yang menyembuh tetapi Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik-syirik kecil yang perlu kita ingat, seandainya kita betul-betul berpegang, ia menjadi syirik yang besar. Kita menetapkan sifat yang ada pada Allah menyembuh kepada makhluk, itu adalah syirik. Jadi kita cuba jauhi syirik-syirik yang kecil ini, yang kita tak nampak ini. Kadang-kadang dia adalah syirik tetapi kita tidak nampak tanpa kita sengaja. Syirik-syirik juga yang kita bincang awal tadi, bergantung kepada bomoh, tilik nasib kita, bergantung kepada urat tangan kita, bergantung kepada hari ini bagus, hari ini tak bagus, bergantung kepada nafas kiri kanan, bergantung kepada burung, bergantung kepada panah sebagaimana dilakukan oleh masyarakat kafir Quraisy. Dan semua itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita perlu jauhi, Syirik juga bila kita berdoa kepada seseorang. Bukan kita minta dia doa, tapi kita berdoa kepada kubur contohnya, berdoa kepada wali yang telah meninggal. Kita minta dengan wali, wahai wali sembuhkanlah penyakit aku. Itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak berdoa, memohon doa, kita dibenarkan memohon ataupun bertawassul dengan 3. Pertama dengan nama-nama Allah. Termasuk nama-nama Allah adalah Al-Quranul Karim. Kita boleh menggunakan Al-Quranul Karim minta tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan amal ibadat kita. Amal ibadat kita boleh juga bertawassul. Contohnya kita sentiasa tidak tinggal tahajud contohnya. Kita bagi tahu dengan amalan tahajud aku ini ya Allah, sembuhkanlah penyakit aku. Itu diharuskan. Itu ada dalam hadis Nabi SAW, cerita tentang mereka yang telah bertawassul dengan amal ibadat. Dengan taat kepada ibu bapa, ada yang bertawassul dengan amal ibadat. Itu ada dalam hadis Nabi SAW. Ataupun kita minta orang berdoa. Kita pergi kepada alim ulama, kita cakap kepada dia, awak doakan saya. Itu pun dibolehkan. Adapun untuk kita bertawassul, untuk kita berdoa kepada orang mati dan sebagainya, itu adalah membawa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Kita yang ibu bapa dah meninggal ini boleh lagi kita berbuat baik. Kita berbuat baik kepadanya dengan berdoa supaya Allah Ta'ala ampuni, Allah Ta'ala rahmati, dan juga kita sentiasa ingat kepadanya. Seandainya kita bersedekah, boleh kita niat kepadanya, dan selainnya. Boleh lagi kita berbuat baik kepada ibu bapa kita yang telah meninggal. Kalau ada yang belum lagi meninggal, ini lagilah perlu berbuat baik kepada ibu bapa, di mana Allah Ta'ala menjadikan berbuat baik kepada ibu bapa ini adalah pada martabat yang kedua. Allah Ta'ala sebut wa qada rabbuka alla. Allah Ta'ala telah tetapkan yang pertama, alla ta'budu illa iyyah. Hendaklah kamu sembah Allah Subhanahu wa taala. Itu ketetapan yang pertama. Kamu tidak sembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bil walidaini ihsana. Selepas kamu menyembah Allah, taat kepada Allah, beribadat kepada Allah,
martabat ataupun yang ditetapkan yang kedua oleh Allah Subhanahu wa taala ialah wabil walidaini ihsana, iaitu orang yang mentaati ibu bapa. Mentaati ibu bapa ini memang maknanya ada banyak kebaikan. Pernah dengar kan cerita Uwais Amir Al-Qarni kan, Uwais Al-Qarni. Dia Allah Taala sebut dia kerana dia taat kepada ibu Nabi sebut dia kerana dia taat kepada ibu bapa. Uwais Qarni ini dia berada di Yaman dan dia mahu berjumpa dengan Nabi SAW. Tetapi dia ada seorang ibu yang lumpuh dan ibu dia tak bagi dia pergi jumpa Nabi. Sebabnya ibunya mahu dia jaganya. Maknanya orang lumpuh perlu dijaga, makan, minum, mandi dan sebagainya. Jadi dia nak pergi ke Madinah berjumpa dengan Nabi. Kemudian mak dia tak bagi dia pergi. Dan dia pun tidak pergi. Taat kepada ibu bapa, ibunya. Dan Allah Ta'ala wahyukan, ilhamkan kepada Nabi tahu cerita tentang Uwais Qarni ini. Jadi Nabi kata, ada satu orang daripada Yaman, kaum kabilah daripada Murad, kaum Qaran yang bernama Uwais Qarni. Seandainya dia berdoa, Allah Ta'ala akan makbulkannya. Dan dia adalah taat kepada ibunya. Nabi cakap begitu. Dan apabila zaman Umar Ibn Khattab, Umar mencari Uwais Qarni apabila Uwais pergi ke menunaikan haji. Jadi Umar telah meminta supaya Uwais Qarni ini mendoakan supaya Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Jadi Uwais Qarni telah mendoakan Umar. Jadi orang yang mentaati ibu bapa itu sehingga Nabi bagi tahu pertama doanya adalah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya fadilahnya adalah banyak selain daripada fadilat-fadilat yang lain. Dimudahkan segala urusan hidup, dimurahkan rezeki. Kerana apa? Redha Allah pada redha walidaini. Keredaan Allah itu pada keredaan kedua ibu bapa. Kemurkaan Allah kepada kemurkaan kedua ibu bapa. Jadi itu adalah wasiat yang kedua. Yang ketiga, jangan kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut miskin. Kerana kami yang beri rezeki kepada kamu dan juga kepada mereka. Ini sesuai dengan ayat ini diturunkan kepada kafir Quraisy. Mereka membunuh anak-anak perempuan mereka kerana takut kefakiran dan juga mereka malu. Anak-anak perempuan ini bagi mereka tidak mendatangkan hasil. Tak boleh bawa berperang. Anak perempuan bagi mereka hina, jadi mereka bunuh anak-anak perempuan mereka. Jadi Allah Ta'ala sebut di sini. Dan sekarang ini pun berlaku, anak-anak dibunuh dan sebagainya bukan kerana takut fakir, tetapi kerana malu kerana mungkin berzina dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu wasiat, jangan membunuh dan jangan mendekati perkara-perkara yang maksiat, yang nampak dan juga yang tidak nampak. Perkara maksiat yang nampak ini biasalah, contohnya zina, minum arak, segala maksiat yang zahir. Dan yang tidak nampak pula seperti dengki, seperti apa lagi Haji Ali? Haji Ali ini Mengumpat. Mengumpat nampak. Mengumpat bukan setakat nampak, dengar lagi. Jadi Allah Ta'ala sebut apa? La taqrabu, jangan kamu dekati. Bukan saja buat, dekati pun jangan. Dekat pun tak boleh. Dekat pun tak boleh. Perkara-perkara yang nampak dan tidak nampak. Contohnya dengki, contohnya rasa bangga diri, rasa sombong, tak nampak. Rasa Bangga. Rasa orang panggil sum'ah. Ataupun ujub ini rasa akulah yang paling hebat. Ataupun sum'ah, mahu dilihat-lihat, hatinya mahu orang sanjungnya, orang pujinya dan sebagainya. Jadi semua itu adalah dosa-dosa yang tak nampak. Jadi semua kita perlu jauhi. Ini adalah wasiat. Yang keberapa tadi? Yang keempat. Kemudian yang terakhir Allah Ta'ala sebut jangan kamu membunuh. Membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wasiat di dalam surah ini. Kemudian ayat 160
160 Allah Ta'ala sebut man jaa bil hasanah, ini adalah satu berita yang sangat gembira bagi kita. Sesiapa yang buat kebaikan, falahu asyru amsalihha, dia dapat 10 seumpamanya. Contohnya solat sunat, seolah-olah 10 ganda. ganda pahalanya, tingkatannya. Wa man jaa bis sayyi'ah, siapa yang buat jahat, fala yujza, tidak akan dibalas illa mithlaha, kecuali sepertinya. Maksudnya kalau buat satu dapat satu, buat dua dapat dua. Wa hum la yuzlamun, dan mereka itu tidak akan dizalimi. Ini adalah satu kenyataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah, betapa sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Buat satu dapat 10. Buat kebaikan satu dapat 10. Kalau Quran tu banyak lagi kan, dapat 10, bukanlah satu ayat, satu huruf, dapat 10 kan. Jadi banyaklah lagi ya. Jadi Allah Ta'ala itu begitu luasnya rahmatnya. Allah Ta'ala beritahu siapa yang buat jahat dapat satu saja dibalas dengan kejahatan tersebut. Seolah-olahnya buat satu dosa dapat satulah dosa. Dan kalau dosa kecil, ambil air sembahyang contohnya, akan hilang dosa-dosa kecil tersebut. Istighfar akan terhapus dosa-dosa tersebut. Maknanya kita ini diberi peluang oleh Allah untuk mendapatkan pahala begitu banyak sekali. Dan Allah Ta'ala memberi peluang kepada kita untuk menghapuskan dosa kita terlalu banyak sekali. Pada masa yang sama, dosa yang kita buat itu, kalau satulah dosa tersebut. Berbanding dengan kebaikan, buat satu, dapat 10. Janganlah pula rasa dah banyak ni kan, buat satu dapat 10, buat dua dapat 10, buat 5 dapat 10. Cukuplah buat 10 dah dapat 100 lagi. Tak payah buat dah. Ya, sekali tak payah buat. Jadi ini akhir-akhir hayat, akhir-akhir hayat dalam surah Al-An'am, Allah Ta'ala sebut tentang kebaikan. Kemudian Allah Ta'ala sebut tentang seseorang itu perlu serah segala-galanya kepada Allah. Ayat 162. Allah Ta'ala sebut apa? Qul inna salati, sesungguhnya salat aku, wa nusuki, ibadat aku, wa mahyaya, kehidupan aku, wa mamati, mati aku, lillahi rabbil alamin. Kehidupan kita ini, ibadat kita, kehidupan kita kesemuanya, bahkan mati kita yang kita bincang di awal ayat tadi, semua kita akan mati. Hakikat ada 3 hakikat kematian, dan kita mati ini pun adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seandainya kita dapat serahkan semuanya, diri kita ini, ibadat kita, hidup kita, mati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sebenarnya yang dituntut oleh agama kita, yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita doa semasa kita awal solat kan, inna salati wa nusuki, Doa iftitah. wa mamati lillahi rabbil alamin. Maknanya semuanya kepada Engkau ya Allah. Kerana Engkau ya Allah. Aku hidup ini kerana-Mu ya Allah. Aku mati pun kerana-Mu ya Allah. Dan kehidupan aku, banyak benda yang aku lakukan. Aku makan, aku tidur, aku belajar, semua apa yang aku buat ini semuanya kerana-Mu ya Allah. Bahkan kalau aku mati pun ini kerana-Mu ya Allah. Aku akan bertemu dengan Engkau. Aku akan mengecapi nikmat-nikmat Engkau, mendapat keredaan Engkau, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dikehendaki daripada agama kita, daripada hasil tauhid, daripada tauhid, daripada akidah yang kita pegangi sampai ke tahap semuanya kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat 165 Allah Taala bagi tahu wa huwal ladzi ja'alakum ayat terakhir dah tak sabar dah Jali tu, dah 2 jam ni. Cepat dia baca. Ya, dah kita janji dah kan nak habiskan surah Al-An'am ni. Allah Taala sebut huwallazi ja'alakum khalaifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Inilah hakikat kehidupan kita. Allah Ta'ala jadikan kita ini untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Mengurus, mengatur, memakmurkan bumi ini. Dan setengah daripada kita Allah Ta'ala tinggikan tingkatannya. Ada pangkat, ada rezeki yang lebih, ada anak yang banyak, ada harta melimpah.
Ada di kalangan kita, ada yang miskin, ada yang diuji dengan sakit, ada sebagainya. Jadi Allah Ta'ala buat dunia ini pelbagai bentuk. Tapi semua manusia itu tugasnya adalah untuk memakmurkan dunia ini, melaksanakan tugas masing-masing, tanggungjawab masing-masing. Dan semua itu Allah Ta'ala mahu menguji kamu. Senang ke, pangkat tinggi ke, miskin ke, susah ke, tak ada pangkat ke, semua itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia. Sesungguhnya Tuhanmu amatlah cepat azab seksanya. Dan sesungguhnya itu Maha Pengampun, Maha Mengasihani. Jadi ingat, seksa Allah itu adalah ada, dan pada masa yang sama Allah Ta'ala itu adalah Maha Pengampun, Maha Mengasihani. Jadi itu penamat kepada surah Al-An'am. Jadi saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua. Semoga Hari Raya tahun ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf zahir batin Ustaz. Ya, maaf zahir batin semua. Allah Ta'ala Sama. Minggu depan ada kelas minggu depan. Okey. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih semuanya. Okey. Selamat Hari Raya. Terima kasih. Selamat Raya. Selamat Raya, Mak Zai Batin. Barakallahu fikum wa Buah jazakallahu rendang. khairan. Okey. Order. Wabarakatuh.